Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal dalam permohonannya bagi mendapatkan kembali pasport antarabangsa secara kekal dan tanpa syarat di Mahkamah Seksyen di sini bagi membolehkannya pergi bercuti di United Kingdom. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mahkamah mendapati bekas Perdana Menteri itu masih berdepan 3 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 200 juta ringgit berkait projek Jana Wibawa dan alasan kukuh selain untuk bercuti serta mendapatkan rawatan di luar negara. Katanya selepas meneliti dan menimbang segala hujahan bertulis dan lisan, autoriti yang dikemukakan semua pihak mahkamah berpuas hati dan memutuskan permohonan pemohon Muhyiddin untuk mengubah jaminan bond dan melepaskan pasport antarabangsa permohonan tanpa syarat seperti dalam notis permohonan adalah ditolak. Katanya jika mahkamah bersetuju hujahan pemohon, keputusan Mahkamah Tinggi pada 15 Ogos 2023 yang membatalkan 3 pertuduhan predikat bawah Akta SPRM 2009 mewujudkan perubahan keadaan material. Mahkamah berpendapat pemohon masih perlu mengemukakan alasan yang kukuh kenapa syarat bond jaminan diubah dan kenapa pasport antarbangsanya tidak perlu dilepaskan tanpa syarat. Menurutnya, mahkamah mendapati antara alasan kukuh dikemukakan pemohon untuk tujuan bercuti dan mendapatkan rawatan di luar negara. Mahkamah berpendapat bagi tujuan itu, pemohon boleh memohon mendapatkan pasport antarabangsa secara sementara dan pengurusi Perikatan Nasional itu tidak akan diprejudiskan. Katanya selanjutnya pemohon masih lagi mempunyai pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Permohonan untuk membatalkan pertuduhan itu difailkan dan akan didengar oleh mahkamah ini. Sehubungan itu, mahkamah mendapati adalah satu pramatang dan tiada keperluan pada tahap ini untuk mahkamah mengubah syarat jaminan bond. Mahkamah kemudian membenarkan Presiden Bersatu itu melalui peguamnya, Datuk K. Kumara Indran, mendapatkan pasportnya untuk sementara dan dikembalikan semula ke mahkamah pada 15 Januari tahun depan. Pada 16 Oktober lalu, Muhyiddin memohon untuk mendapatkan kembali pasportnya dari Mahkamah Seksyen atas beberapa alasan, termasuk sudah membuat perancangan untuk bercuti bersama keluarganya ke London, United Kingdom pada akhir tahun. Selain itu, Muhyiddin menyatakan hasrat untuk ke Singapura bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Muhyiddin menegaskan dirinya tiada risiko untuk melarikan diri berdasarkan beberapa sebab termasuk memegang jawatan penting seperti Ahli Parlimen Paguh, Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal disifatkan biadab dan angkuh susulan tindakannya secara terbuka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris juga mahu Syed Hussein melepaskan kedudukannya sebagai wakil rakyat dan mengembalikan semula mandat kepada rakyat. Katanya saya mencabar Ahli Parlimen Bukit Gantang sekiranya anak jantan supaya melepaskan jawatan tanpa berselindung di sebalik Akta Lompat Parti dan kembalikan mandat kepada rakyat untuk diadakan pilihan raya kecil seberapa segera. Mandat rakyat harus dipertahankan dalam sistem demokrasi negara. Pemimpin tidak berprinsip dan khianat pimpinan dan rakyat harus dihukum dan disingkirkan mengikut perlembagaan parti dan undang-undang negara. Gesaan sama turut dibuat Bersatu Bukit Gantang susulan tindakannya menyokong kerajaan. Syed Hussein bagaimanapun menegaskan sokongannya kepada Anwar kerana kecewa Perikatan Nasional tidak berunding bagi mendapatkan peruntukan wakil rakyat pembangkang. Wakil rakyat penggal kedua itu juga berkata, beliau tidak diugut atau diberi tekanan mana-mana pihak dalam membuat keputusan yang diumumkan secara terbuka pada sidang Dewan Rakyat. Sementara itu, Razali turut mempersoalkan siasatan pihak berkuasa berhubung laporan polis yang telah dibuat berkait usaha berterusan pihak tertentu berterusan mengugut dan menawarkan sokongan kepada Ahli Parlimen pembangkang. Ahli Parlimen UMNO yang berpaling dadah bukan sahaja akan kehilangan kerusi mereka tetapi juga berdepan dengan tuntutan membayar bond 100 juta ringgit. Setiausaha Agung Parti UMNO Ashraf Rajidi Dusuki berkata demikian ketika memberi jaminan kepada pengundi bahawa Ahli Parlimen UMNO tidak mungkin berpaling dadah kepada Perikatan Nasional. Katanya setiap wakil rakyat UMNO terikat dengan perjanjian yang ditandatangani sebelum pilihan raya umum ke-15 iaitu mereka yang ingkar dengan arahan dan keputusan parti secara sukarela perlu melepaskan keahlian dalam UMNO dan Barisan Nasional. Ini katanya akan mencetuskan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Katanya apa kesannya? Kesannya adalah akta anti lompat parti kerana apabila dia keluar daripada parti maka dia terpaksa mengosongkan kerusi parlimen tersebut. Saya sebagai Setiausaha Agung UMNO beri jaminan tidak ada seorang pun ahli parlimen kami yang akan berpaling dadah. Tak ada. Kedua, menurut Ashraf, Ahli Parlimen UMNO juga perlu membayar bond 100 juta ringgit sekiranya ingkar kepada ketetapan parti. Katanya, adakah klausa ini sah? Mahkamah Tinggi telah memutuskan kes Zuraidah Kamarudin yang diarah membayar 10 juta ringgit kepada PKR. Mahkamah kata perjanjian itu sah, jadi ini akan terpakai kepada Ahli Parlimen BN juga. Dengan kedua-dua ketetapan kontrak ini, saya yakin tiada Ahli Parlimen BN akan berpaling dadah. Ashraf berkata demikian sebagai menjawab mesej kempen utama PN untuk PRK Kemamat bahawa kemenangan untuk pembangkang adalah satu lagi langkah ke arah menumbangkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Sementara itu, Ashraf berkata kempen pembangkang untuk menggulingkan Anwar adalah impian semata-mata.
kerana pada masa ini terdapat 153 ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri. Katanya ini sama dengan igawan ataupun mimpi kerana setiap kali dia cakap ada seorang lompat beri sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi macam mana nak tubuh kerajaan? Kena ada 112 orang. Sekarang ni ada 69 orang, nak cari mana lagi? PRK Sabtu ini menyaksikan calon BN Raja Muhammad Effendi berdepan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili Perikatan Nasional PAS. Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Negeri 12 Ogos lalu, PN adalah pilihan utama untuk mengekalkan kursi itu. Menjelang hari terakhir persidangan Dewan Rakyat yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mahu ahli parlimen mengurangkan politik kepartian dan meningkatkan kualiti perbahasan pada sesi akan datang. Beliau berkata setiap ahli parlimen bertanggungjawab mengetengahkan hasrat rakyat di kawasan yang diwakili dan tidak sepatutnya hanya menjadi juara untuk parti politik masing-masing semasa dalam perbahasan. Katanya suka saya ingatkan mereka ahli parlimen dibayar untuk datang ke Dewan Rakyat untuk berbicara tentang rakyat. Sebaik anda ahli parlimen masuk dalam persidangan, itu hak waktu rakyat dan anda perlu berbicara tentang rakyat. Kalau kita mula jadi pelawak dalam parlimen, akhirnya masyarakat akan menyindir diri mereka daripada apa yang berlaku dalam parlimen. Ini yang kita mahu elakkan. Johari berkata ahli parlimen juga perlu mempersiapkan diri dengan membaca mengenai perkara yang akan dibawa kepada Dewan agar perbahasan akan menjadi lebih cantik dan matang, sekaligus menjurus kepada perbincangan yang lebih substantif. Katanya, saya bagi contoh, mungkin ada orang undang-undang yang dibentangkan oleh menteri terdapat kelompongan. Dengan hujah yang baik, menteri akan buat perubahan dan pindaan yang diperlukan berdasarkan pandangan yang diberikan. Untuk tujuan itu, Johari berkata, pihak parlimen kini dalam proses mengadakan sesi latihan berkaitan cara menyediakan dan mengajukan soalan pada ahli parlimen untuk sesi Dewan Rakyat akan datang yang dijadual pada Februari tahun hadapan. Selain itu, beliau turut memaklumkan pihaknya dalam proses menyediakan parlimen belia yang lebih sistematik bagi meningkatkan minat dan pembabituan golongan muda. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur segelintir pemimpin PKR yang dikatakan terikut-ikut dengan rentak pembangkang dalam isu perkauman. Mengambil contoh usaha membasmi kemiskinan di wilayah persekutuan, Perdana Menteri berkata ia adalah dasar yang dilaksanakan untuk semua kaum, bukan hanya ditujukan kepada kaum tertentu. Katanya orang Melayu kena faham ini. Ini bukan dasar yang tidak pro-Melayu yang India mengatakan mana projek untuk kaum India. Setiap Melayu, India dan Cina di wilayah persekutuan, semuanya dibantu tanpa dikecualikan. Jadi saya minta pemimpin India dalam keadilan, jangan defensif. Jangan ada rasa apologetik kerana pemimpin parti India yang menjerit masa mereka berkuasa, adakah mereka tidak terbabit dalam sakau menyakau mengambil harta rakyat. Jadi saya harap kawan-kawan kaum India jangan terikut-ikut seperti apa yang dikatakan oleh Timbalan Rafizi Ramli. Jangan terikut-ikut bila ada orang serang, macam mana kita nak jawab ini? Anwar berkata isu mengenai kuasa Melayu yang didakwa terhakis turut dimainkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada perhimpunan Agung Tahunan Bersatu beberapa hari lalu. Katanya ini ucapan Presiden Bersatu habis kuasa Melayu. Yang habis itu kuasa dia. Program Melayu sekarang bahawa saya lebih berkesan, lebih banyak dan tahun depan kita ada Kongres Bumi Putera untuk mendengar supaya ada analisa yang betul. Ahli DAP yang berkhidmat sama ada di peringkat negeri dan akar umbi diminta supaya sentiasa bekerjasama supaya dasar dan inisiatif kerajaan sampai kepada rakyat. Ketika memberi peringatan itu, Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata jika ada di kalangan ahli parti termasuk ahli Dewan Undangan Negeri, ahli majlis dan ketua kampung enggan berbuat demikian, mereka bolehlah meletakkan jawatan. Dalam masa sama, katanya setiap wakil rakyat juga wajib menjaga kawasan dengan baik kerana ia adalah inti parti penting untuk memastikan rakyat terus menyokong. Katanya kalau ada dasar kerajaan yang baik tetapi wakil rakyat tidak melaksanakan, wakil rakyat malas ini akan menjejaskan prestasi parti. Ini sebabnya saya katakan di setiap konvensyen yang saya pergi, saya sentiasa mengingatkan yang boleh tentukan kita menang atau kalah dalam pilihan raya bukan saja dasar kerajaan tetapi prestasi wakil rakyat yang dipilih. Itu antara faktor yang paling penting. Saya tidak mahu dengar lagi ADUN tidak boleh bekerjasama dengan ahli majlis tidak boleh bekerjasama dengan ADUN, ahli majlis tidak boleh bekerjasama dengan ketua kampung. Saya tahu masalah ini berlaku di Selangor. Ini amaran terakhir, kalau mana-mana ahli majlis dengan ADUN dengan ketua kampung tidak boleh kerjasama, letak jawatan terus. Kalau tak mahu letak jawatan, saya buang sahaja. Ini saya tak mahu dengar lagi di Selangor, sudah peringkat keempat jadi kerajaan. Anthony berkata perkara itu tidak boleh ditoleransi lagi kerana ia adalah penyakit dalam kerajaan dan tidak seharusnya menjadi faktor negatif kepada pencapaian parti. Katanya semua pihak walau apapun jawatan dalam parti mesti ada semangat kerjasama dan tidak ada gejala tikam belakang. Katanya kita nak bawa budaya politik yang baik dan beri kesejahteraan kepada rakyat supaya mereka menyokong parti dan kerajaan kita. Setiap kawasan yang kita menang ada berpuluh ahli majlis dan ketua kampung. Justru saya minta ADUN juga bertanggungjawab untuk bina hubungan dengan akar umbi. Kena ada pasukan yang baik dan mereka ADUN kena jumpa ahli majlis dan ketua kampung. Peruntukan juga mesti diagihkan dan diuruskan dengan baik, saksama dan adil kepada mana-mana tempat yang ada keperluan. Peruntukan itu bukan wang kita. Ia diberikan kepada wakil rakyat untuk membantu kawasan.
membantu rakyat dan bukan atas berbicara wakil rakyat suka hati untuk bagi. Saya harap kita sama-sama memperkasakan parti kita, bantu memperkuatkan kerajaan dan paling penting kita mahu melihat Malaysia kuat dan Selangor sejahtera. Anthony turut menepis dakwaan diulang berkali-kali kononnya jika DAP lebih kuat, maka terhakis kuasa politik orang Melayu serta partinya dapat melaksanakan sepadanan semula. Katanya dakwaan yang sering diulang-ulang oleh Perikatan Nasional, khususnya oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin itu adalah hujah yang tidak bertanggungjawab dan menipu. Katanya yang pertama secara logik macam mana dengan hanya 40 kursi DAP dapat membina perlembagaan. Membina perlembagaan memerlukan 148 undi dalam parlimen. DAP bertanding pun tidak sampai 50 kursi. Yang kedua, apa sahaja keputusan dalam kabinet dan jemaah menteri, kita mesti berlandaskan satu keputusan bersama dan kolektif. DAP hanya 4 wakil rakyat dalam kabinet daripada kabinet. Jadi tidak munasabah dan tidak adil lagi beliau buat dakwaan kononnya DAP boleh menguasai dan buat segala keputusan. Dr. Mahathir Mohamad mendakwa pemberian peruntukan kepada Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah rasuah, walaupun Perdana Menteri menafikan menyogok wakil rakyat berkenaan. Bekas Perdana Menteri berkata Ahli Parlimen Bersatu yang beralih sokongan mengaku diberi peruntukan untuk kawasan mereka yang biasanya diberi kepada wakil rakyat kerajaan sahaja. Katanya segala pemberian ini tetap rasuah kerana yang tidak sokong PM tidak dapat. Ada pemberian lain juga diakui oleh wakil rakyat Bersatu. Sebelum ini, Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman mengaku menerima peruntukan pembangunan susulan pengisytiharan sokongan mereka kepada Kerajaan Perpaduan. Selain mereka, 3 lagi Ahli Parlimen Bersatu yang menyeberang adalah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Zahari Kecik, Jeli dan terbaru, Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Faizal, Bukit Gantang. Dalam ucapan penggulungan Kongres Nasional PKR 2023 di Putrajaya, Anwar berkata Ahli Parlimen Pembangkang menyokongnya kerana yakin dengan dasar bawah Kerajaan Perpaduan. Katanya sebab itu Ahli Parlimen menyeberang, dia kata kita bagi sogokkan sedangkan tidak ada. Saya tak jumpa mereka sebelum mereka buat keputusan dan apabila mereka kata nak jumpa, saya kata buat keputusan dahulu boleh jumpa. Barisan Ahli Panel Forum bertajuk Setahun Kerajaan Madani, apa seterusnya? Memberi pengiktirafan kecil kepada pentadbiran Anwar Ibrahim tetapi berkata Perdana Menteri ke-10 itu perlu berusaha lebih keras untuk menunaikan janji-janjinya. Antara yang lantang membidasnya adalah wartawan veteran Arna Deswaran yang hanya memberikan kerajaan hari ini grade D tolak bersasarkan prestasi mereka selepas setahun mentadbir. Katanya satu-satunya perkara yang konsisten Anwar lakukan adalah kemahiran berpidatonya. Sudah tentu kami mengalu-alukan pindaan rang undang-undang pemasuhan hukuman mati mandatori 2023 dan pindaan ke atas kanun kesesaan dan kanun acara jenayah bagi menjadikan tindakan menghendap sebagai satu kesalahan. Tetapi sebelum dia berkuasa, pakatannya berjanji untuk menghapuskan PPPA dan Akta Hasutan. Sebaliknya kami melihat apa yang berlaku terhadap serbuan dan rampasan ke atas jam koleksi Pride yang tertera warna pelangi yang didakwa melambangkan simbol komuniti LGBT. Ini mengulangi apa yang kerajaan UMNO lakukan terhadap Bersih. Nadia Swaran juga berkata di bawah pimpinan Anwar, media sepatutnya lebih bebas, namun sebaliknya pula yang berlaku apabila masih ada laman web yang disekat. Kata Nadia Swaran, usaha memerangi rasuah adalah perkara yang paling kurang ditangani oleh kerajaan. Dalam beberapa kejadian, Anwar telah diselah kerana tidak menunaikan janjinya dengan kumpulan hak asasi manusia seperti Swaram dan Lawyers of Liberty menyuarakan rasa tidak puas hati mereka. Katanya apa yang kita lihat tidak banyak. Bagaimana pula dengan skandal projek kapal tempur pesisir LCS? Ini adalah antara perkara yang kerap mereka ungkit sebelum ini tetapi kini membisu. Nadia Swaran berkata jika kerajaan serius memerangi rasuah, ia memerlukan seseorang yang bersih. Katanya kita lihat Ketua SPRM Azam Baki dengan penjelasannya yang meragukan tentang abangnya yang menggunakan akaunnya untuk membeli saham namun dia dilantik semula oleh Anwar. Meskipun Nadia Swaran memuji tindakan Anwar yang memotong gaji jemaah menterinya sebanyak 20% setiap bulan, tapi dia mempersoalkan saiz rombongan perjalanan Anwar ke luar negara yang dikatakan masih besar.